Adakah Asri seorang je yang ada anak beranak? Adakah Asri seorang je yang ada isteri untuk ditanggung? Jadi jangan penanya orang. Jangan penanya. Jadi Asri pernah ugut. Asri pernah ugut mereka. Kalau kata sentuh juga kedai burger dia akan buat kecoh. Waalaikumsalam. Okey, tengok banyak orang tak puas hati tadi. Tu lah pasal BP kat depan. Lah kita nak terang dulu. Sebab ni prinsip undang-undang yang jelas. Prinsip undang-undang yang jelas adalah prinsipnya audi altern partem. Iaitu kita mendengar kepada kedua-dua belah pihak. Bukan kita bagi satu poin je, kita dengar satu orang pihak, lepas tu kita buat penilaian. Ini adalah penganiayaan. Ini adalah penganiayaan. Saya tak suka penganiayaan. Saya tak suka orang majlis penguatkuasa hanya kerana apa? Hanya kerana dia nak keinginan diri dia. Dia nak keinginan diri dia. Siapa yang kata saya nak tumpang glamour tu mungkin baru kenal saya lah. Sebelum muncul hot burger ni saya dah lama dah glamour daripada dia. Minta maaf banyak-banyak. Jadi saya tak suka nak anaya pihak polis, nak anaya majlis untuk tujuan apa nak anaya? Untuk tujuan apa nak anaya? Nak anaya seorang ayahanda yang bagi tahu kata ayahanda ni macam-macam. Nak anaya orang. Adakah ini yang Islam ajak? Islam ajak kita untuk anaya orang ke? Islam ajak kita untuk menindas orang ke? Islam ajak kita untuk menghalalkan segala cara, apa benda cara pun kita nak buat, Islam halalkan untuk kepentingan diri kita ke? Kita nak bercakap hari ni soal Islam. Mereka buat live tadi sebut tentang soal Islam. Islam ajak benda ni ke? Islam ajak benda ni ya? Islam ajak menganiaya orang. Islam ajak untuk menindas orang. Islam ajak untuk orang kata apa? Untuk membawa malapetaka kepada orang lain. Jadi bukan payah pun. Dia sumpah laknatnya. Apa yang saya kata ni tak benar. Apa masalahnya? Kalau saya kata tu salah, saya minta maaf. Bukan susah. Sumpah laknat. Kalau saya cakap salah, saya minta maaf. Sumpah laknat. Apa yang saya cakap ni tak betul. Baru netizen dapat tahu. Dia bukan kira sokong tak sokong. Ramai orang suka menyokong ke arah kemungkaran. Ramai orang yang sokong ke arah kemungkaran. Kalau kata tak ramai orang sokong ke arah kemungkaran, bagaimana mungkin ada pusat judi bertaburan di Malaysia? Pusat judi bukan ada di Sungai Buloh saja. Pusat judi ada daripada Johor ke Perlis. Sebab apa pusat judi ni ada? Kerana orang menyokong ke arah kemungkaran. Orang pergi main judi. Kalau kata tak ada orang pergi main judi, maka tidak akan ada lah pusat judi tu. Kerana orang menyokong kemungkaran lah. Dia pergi main judi. Tu yang ada pusat judi. Demand orang yang main judi. Sama juga macam pelacuran, zina dan sebagainya. Sebab orang menyokong ke arah kemungkaran. Kalau kata orang tidak menyokong ke arah kemungkaran, mana mungkin boleh ada pusat zina, pusat pelacuran dan sebagainya. Majoriti di dalam negara Malaysia ni, 27 juta di dalam Malaysia ni adalah umat Islam. Kalau kata orang Islam sendiri tak pi main tak pi rumah pelacuran. Kalau orang Islam sendiri tidak pergi kepada berzina, mana mungkin benda tu boleh buka? Ada orang kata ni sembang apa ni? Hang dulu pun murtad. Awak adakah seseorang itu murtad bermakna dia tu terus murtad sehingga selama-lamanya? Pada zaman Rasulullah dulu ada sahabat-sahabat Nabi yang keluar daripada agama Islam, kemudiannya mereka kembali kepada agama Islam yang menjadi lebih baik daripada tu. Mungkin saya berlaku kesilapan saya yang lebih. Yang dulu berlaku kesilapan kat atas diri saya. Selepas itu saya memperbaiki diri saya lebih baik daripada tu lagi. Saya pergi belajar dengan siapa? Sebelah ulama saya pergi belajar. Saya pergi belajar dengan sebelah ulama. Sebab tu saya tak suka munafik. Jangan kacau. Sebab tu saya tak suka munafik. Nak berjuang, berjuanglah betul-betul. Jangan jadi munafik. Jangan jadi munafik. Jangan duduk buat palatoya, duduk buat cerita pasal ni. Ni saya nak cerita, tuan-tuan nilai sendiri. Sebab saya telah pun berhubung dengan majlis penguatkuasa perbandaran. Saya dah berhubung. Dengan anggota Sungai Buloh pun saya dah berhubung. Jadi Asri kena clear benda ni.
adakah Asri memperjuangkan tentang warga asing ataupun Asri tidak berpuas hati kerana kedai dia diangkut? Itu Asri kena clear benda ni. Sebab ini adalah merujuk kepada kenyataan yang dibagi oleh dua belah pihak ni. Kita combine dengan kenyataan Asri pula. Jadi saya nak tanya, Asri cerita pasal duit sogokan. Saya nak tanya, pernah tak Asri sogok mana-mana ahli majlis penguatkuasa supaya tidak mengganggu kedai Asri? Ini Asri kena sumpah. Sumpah laknat. Saya minta Asri cerita pasal rasuah kan. Asri Janggut cerita pasal duit sogokan kan. Saya nak tanya, pernah tak Asri menyogok mana-mana ahli penguatkuasa untuk tidak menyentuh ataupun tidak mengangkat kedai burger Asri? Asri sumpah laknat benda ni. Ni yang pertama. Sumpah laknat tau. Dekat dalam Hot Burger Malaysia. Sumpah laknat bahawa saya Asri Janggut tidak pernah menghulurkan ataupun tidak pernah memberikan sebarang wang ringgit kepada mana-mana ahli penguatkuasa dan sebagainya, sama ada dalam bentuk burger ke apa ke, untuk tidak mengganggu gerai saya. Asri tolong pergi buat sumpah laknat benda ni. Asri tolong pergi buat sumpah laknat benda ni. Ni sebab ni kita jangan jadi orang munafik, Asri. Saya pesan, bila kita jadi orang munafik ni berat. Berat tanggungan dia. Jadi mengikut kepada yang saya sebut tadi, mengikut kepada Majlis Perbandaran Shah Alam. Majlis Perbandaran Shah Alam bagi tahu Asri tidak pernah membuat sebarang laporan berkenaan dengan kedai warga asing di kawasan Sungai Buloh. Asri tidak pernah membuat sebarang aduan kepada PBT berkenaan dengan kedai warga asing di Sungai Buloh yang dikatakan bahawa kedai Aceh yang ada rokok seluduk. Kenapa kamu nak fitnah orang? Kenapa kamu nak rosakkan kerjaya orang? Kamu fitnah ahli majlis penguatkuasa. Kamu sumpah laknat yang kata kamu buat aduan kepada PBT dan ahli majlis penguatkuasa tapi mereka tak tutup. Jangan penayang orang, Asri. Jangan penayang orang, jangan rosakkan. Dia pun ada anak bini, dia nak kena bagi makan tau. Takkanlah disebabkan gerai burger hang. Disebabkan gerai burger hang nak buat bagi satu Malaysia penanya pada depa ni. Islam ajak hang buat macam ni lah. Hang sumpah laknat bab ni. Lepas tu tuan-tuan, tempat yang dia tidak diberi kebenaran untuk berniaga di situ. Ramai orang yang berniaga di kawasan itu adalah orang Melayu. Yang berniaga, majoriti yang berniaga di kawasan itu adalah orang Melayu. Tetapi tempat yang Asri berniaga ini adalah laluan awam. Dia berhadapan dengan laluan utama. Jadi dia mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Pelbagai notis telah dikeluarkan kepada beliau. Tetapi pihak penguatkuasa bagi tak dia berniaga. Pihak penguatkuasa bagi dia berniaga. Tetapi dengan syarat. Adalah syarat-syarat yang tertentu. Tapi dia tidak mahu patuhi syarat tersebut. Dia tidak mahu patuhi syarat tersebut. Dia nak buat macam tanah tu bapak dia punya. Jadi apabila dia tidak mahu mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang kecil penguatkuasa, ramai orang yang berniaga di situ. Bukan dia seorang je kena, orang lain pun kena. Bila berlaku operasi, orang lain pun kena. Tetapi dia tak puas hati bila dia kena. Ada satu statement daripada seorang lagi abang burger yang berniaga di kedai 7E. Dia kata sebelum Asri kena angkut, dia kena angkut. Tapi tak ada masalah apa pun. Dia kata dia pergi bayarlah saman. Settle lah. Sebab apa? Salah kita berniaga tanpa lesen. Kita berniaga tanpa tempat yang tidak diberi kebenaran untuk berniaga. Jadi kita bayarlah. Kita bayar, kita dapat balik stol kita. 3 hari je dapat stol. Bukan lama pun. Jadi bila Asri kena angkut, dia petik habis nama semua. Dia kata kenapa bandaran tak pergi angkut? Kenapa bandaran tak pergi angkut semua kedai-kedai orang Melayu yang ada di situ? Tu yang pertamanya. Isu yang pertama, dia bukan ada kena mengena dengan kedai judi pun. Selepas bila kedai dia diangkut, barulah dia nak penaya. Saya tak kisah orang nak amdan dengan saya ke apa ke. Dia nak penaya berapa ramai orang anggota ni. Ni saya nak cerita pada tuan-tuan. Dia nak penaya ni, busuk hati ni. Busuk hati nak bagi orang kena buang kerja ni. Berapa ramai nak kena buang kerja disebabkan dia nak apa? Dia nak bagi orang lain kena buang kerja sebabkan dia tak mau ikut.
Sebab dia nak buat undang-undang dia sendiri. Kan? Kerana dia seorang, dia nak suruh 20 orang kena buang kerja. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai hari ini anggota penguatkuasa dan anggota kerajaan yang dibuang kerja atas penganiayaan daripada orang awam? Siapa yang nak bela mereka? Kalau tak ada orang yang nak bela mereka, mereka buat kerja mereka, adakah mereka ini bersalah? Kerana kedai burger dia saja, kan? Kerana kedai burger dia saja, dia nak bagi semua orang kena buang kerja. Apakah nasib anak bini mereka? Mereka tak ada bini ke? Mereka tak ada anak ke? Mereka tak ada ibu bapa ke untuk mereka tanggung? Adakah asri seorang yang ada ibu bapa? Adakah asri seorang je yang ada anak beranak? Adakah asri seorang je yang ada isteri untuk ditanggung? Jadi jangan penanya orang. Jangan penanya. Jadi asri pernah ugut. Asri pernah ugut mereka. Kalau kata sentuh juga kedai burger dia akan buat kecoh. Kalau sentuh kedai burger dia akan buat kecoh. Ini tak ada kena mengena bab judi. Okey. Ini baru tentang penguatkuasa. Ni masalah dia dengan penguatkuasa. Masalah dia dengan penguatkuasa adalah penguatkuasa tak bagi dia buka kedai. Sebab apa? Bukan tak bagi dia buka, bagi. Tapi suruh dia ikut peraturan-peraturan. Dah lah hantar lesen, ikutlah orang pejam mata lah sebab orang Melayu. Orang Melayu berniaga. Kalau penguatkuasa tak bagi dia berniaga bertahun-tahun dah kat situ. Tapi dia terpaksa juga pejam mata sebab apa? Sebab orang Melayu. Nak tolong orang Melayu lah tuan-tuan. Nak tolong orang Melayu bagi berniaga. Yang duk berniaga situ kawasan tu bukan ada Cina berniaga, bukan ada India berniaga, orang Melayu juga yang berniaga. Jadi pejamlah mata. Nak tolong orang Melayu. Macam dia sebut tadi tu BMF. Nak tolong orang Melayu supaya boleh berniaga. Tetapi bila kedai dah kena angkut, dia nak suruh kandak habis semua orang Melayu di situ. Dan tuan-tuan jangan risau yang duk berniaga di Sungai Buloh, kemungkinan besar penguatkuasa akan ambush semua. Disebabkan oleh asri ni saja. Okey, berkenaan dengan berkenaan dengan pihak polis. Adakah pihak polis asri tidak pernah membuat laporan berkenaan dengan judi haram? Asri tidak pernah membuat laporan berkenaan dengan judi haram. Saya dah kontak dah dengan semua. Apakah laporan yang dibuat oleh Asri Janggut? Suruh Asri Janggut bersumpah. Bersumpah laknat. Asri Janggut bukan membuat laporan polis terhadap judi haram. Tetapi Asri Janggut tidak berpuas hati. Asri Janggut tidak berpuas hati kerana waktu perniagaan. Dia tidak mahu mematuhi PKP. Arahan SOP PKP. Dia ada masalah dengan anggota polis yang selalu suruh dia tutup kedai. Permulaannya tutup pada pukul 10 malam dan selepas itu tutup pada pukul 12 malam. Dia nak berniaga lebih daripada pukul 2 pagi dan 3 pagi. Jadi apabila anggota polis ni sering duduk kacau perniagaan dia timbul rasa dendam. Dia timbul rasa tidak puas hati. Jadi apakah laporan yang dibuat oleh dia? Dia membuat laporan, dia kata bahawa kenapa pusat perjudian boleh dibuka sehingga pukul 2 pagi. Tetapi gerai burger dia tidak boleh dibuka melewati jam 12 malam. Adakah itu laporan judi haram? Adakah itu laporan judi haram? Adakah? Ni tuan-tuan. Sebab itu pihak polis mengatakan bahawa Asri Janggut tidak pernah membuat sebarang laporan berkenaan dengan judi haram. Dan selepas membuat serbuan kawasan-kawasan ataupun apa yang ditunjuk oleh Asri Janggut itu, tidak ada sebarang aktiviti perjudian haram. Dan bila Asri Janggut kata pihak polis mendedahkan maklumat dia berkenaan dengan judi haram, maklumat apa nak didedahkan kalau laporan pun dia tak buat? Dia bukan buat laporan berkenaan dengan judi haram, tetapi dia tidak berpuas hati dengan SOP PKP. Okey, jadi bukan susah. Yang tuan-tuan nak kata saya macam-macam apa, suruh dia sumpah laknat ya. Betul tak saya cakap ni? Kalau apa yang saya cakap tak betul, suruh dia sumpah laknat. Ni bukan personal agenda. Kita tak mau naya orang, kita tak mau naya anggota polis. Hari ni dia pergi jumpa dengan IGP, saya dapat maklumat lah daripada persatuan. Yang mengatakan dia pergi menghadap IGP. Konon-kononnya untuk mohon lah. Tapi pada hakikatnya perjuangan dia adalah untuk gerai burger dia. Apa kesannya? Kesannya adalah itu pasal polis pasal ayahanda. Pasal ada seorang ayahanda yang dia kata dalam live seseorang, dia kata ayahanda ni panggil nak jumpa dengan dia. Dia dalam keadaan bersembunyi dan takut nak jumpa dengan ayahanda ni. Ayahanda ni bukan nak katok dia pun. Ayahanda ni nak jumpa dia, nak berjelas pasal isu ni lah.
Hang jangan nak buat cecah merba. Hang jangan duk wayang satu dunia. Konon-kononnya hang duk berjuang tentang mesin judi. Hang duk berjuang tentang warga asing. Sedangkan perjuangan hang adalah untuk kepentingan diri hang sendiri. Supaya hang tidak perlu mematuhi undang-undang. Supaya hang tidak perlu mematuhi SOP PKP. Itu je perjuangan hang. Tetapi hang punya spin nak penaya ahli majlis ni, hang punya spin nak penaya polis ni, hang kata depa ni makan rasuah, hang kata depa ni jaga pusat judi dan sebagainya. Tetapi hang sendiri pun tak pernah buat laporan pun. Hang buka kedai di situ berapa tahun? Hang buka kedai di situ bertahun dah, tapi hang tak pernah buat laporan pun tentang mesin judi. Hang baru buat laporan bertarikh bulan Mei 2020 sebab apa? Itu pun hang kata laporan. Hang bukan laporan tu, hang pergi hantar dekat dalam Facebook integriti ketidakpuasan hati hang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tempoh kedai burger hang dibuka. Kenapa kedai burger hang boleh buka pukul sampai pukul 10 malam? Ini adalah hakikat. Ini adalah hakikat yang sebenar. Kalau tak mau terima tu tak masalah apa. Yang pentingnya dia kena sumpah laknat. Apa yang saya cakap ni tak betul. Apa yang saya cakap ni tak betul. Kesannya tuan-tuan, kesan ke atas tindakan. Kesan ke atas tindakan yang dibuat oleh Asri ni. Asri akan membangkitkan semangat rakyat Malaysia untuk menentang polis diraja Malaysia di dalam media sosial. Walaupun anda tidak benar, tetapi media sosial boleh menyebabkan anda benar. Anda boleh hantam polis. Anda viralkan berkenaan dengan polis diraja Malaysia. Walaupun perkara itu tak benar, tetapi anda dapat membenarkan perkara itu. Tetapi anda tetap dapat juga menegakkan benang yang basah. Ini yang Asri cuba bawa naikkan. Orang kata yang akan melakunya sesuatu benda yang tidak baik terhadap negara kita Malaysia. Asri juga mengajak kepada peniaga-peniaga kecil untuk melanggar undang-undang. Peniaga-peniaga kecil tidak perlu mematuhi undang-undang kecil yang ditetapkan oleh sesuatu majlis perbandaran. Dan peniaga-peniaga kecil juga tidak perlu mematuhi apa-apa SOP berkenaan dengan PKP. Kalau katalah mereka ini dipersalahkan, buat live dekat dalam Facebook, viralkan perkara tersebut dan kemudiannya hantam anggota tersebut bagi hilang saja. Hantam anggota tersebut, buat penganiayaan. Buat penganiayaan kepada ahli majlis perbandaran, buat penganiayaan kepada polis diraja Malaysia. Apa benda ni tuan-tuan? Apa benda ni? Tuan-tuan menyokong orang untuk bagi aniaya ke orang lah. Menyokong seseorang untuk buat penganiayaan kepada orang. Inilah perjuangan yang tuan-tuan sebut Islam. Jangan jadi munafik. Jangan jadi munafik. Jangan tegakkan benar yang basah. Kalau kamu salah, tetap salah. Jangan kamu nak tunding jari kat orang sana, kat orang sini. Kamu nak kata orang sana buat macam tu, macam ni. Orang sini buat macam ni, macam tu. Tak boleh. Diri kamu sendiri pun dah salah. Kamu selesaikan dulu masalah kamu. Kamu selesaikan dulu masalah kamu. Nak cerita tentang warga asing, mai tanya kita buat macam mana? Kita tak payah buat viral pun. Kita boleh halau warga asing ni. Nak tanya, nak tutup pusat perjudian, pergi tanya Abang Zamri, Pulau Pinang ada lagi tak pusat judi? Masuk dalam surat khabar terang-terangan. Tutup pusat judi seluruh Pulau Pinang. Nak sembang apa? Hari ni netizen kena tahu, kita kena menjaga institusi. Bukan cerita pasal rasuah. Asri sendiri pun pernah menawarkan tawaran kepada penguatkuasa. Dia sumpah laknat. Dia kata dia tak pernah bagi duit ke, dia tak pernah bagi burger ke apa ke dekat seorang polis ataupun ahli majlis. Suruh dia sumpah laknat. Nak cerita bab rasuah kan? Rasuah ni saya nak tanya tuan-tuan, rasuah ni melibatkan wang ringgit saja ke? Rasuah tidak melibatkan wang ringgit. Dia melibatkan rasuah tidak melibatkan. Rasuah bukan sahaja berkenaan dengan wang ringgit semata-mata. Rasuah melibatkan wang ringgit, habuan, hadiah, sagu hati, makanan, semuanya melibatkan. Apabila diberikan kepada seseorang untuk sesuatu perkara. Sebagai contohnya, nah lah ambil burger sebiji, tapi bagilah kami meniaga sampai pukul 2 pagi. Itu juga dikira sebagai rasuah. Jadi itulah yang saya nak kata kepada tuan-tuan tu. Itu juga dikatakan sebagai rasuah. Jadi kalau seorang perasuah hari ni duk cakap tentang rasuah, tapi dengan hakikat yang sebenarnya nak menganiayai seseorang. Tuan-tuan, saya nak cerita kepada tuan-tuan, ingat OCPD bodoh ke?
Ingat OCPD bodoh. Kalau dia berani buat kenyataan akhbar bahawa tiada laporan. Tiada laporan yang dibuat oleh Asri. Kalau PBT berani buat press bahawa tiada laporan yang dibuat oleh Asri. Tuan-tuan ingat mereka ni bodoh ke? Kalaulah dia ada laporan, mereka cek dalam sistem ada, tak kena yang OCPD kena. Kalau PBT pun sama. Laporan mereka cuba padam ke apa kan, memang tak boleh padam lah laporan. Tak kena yang mereka kena. Jadi jangan kita nak penayar orang. Jangan kita nak penayar orang, jangan kita nak tuduh konon-kononnya orang ni rasuah, orang tu rasuah, sedangkan kita sendiri yang salah. Janganlah jadi munafik. Hari ni kita mesti nak menjaga kestabilan undang-undang dalam negara kita. Kita mesti nak jaga keluhuran perlembagaan. Bukan kita nak hajak orang ramai untuk langgar polis, langgar majlis. And polis tak betul. And polis macam-macam benda. And ahli majlis macam-macam benda. And jadi bila saya kata dulu polis celaka, tuan-tuan semua ni pakat pergi buat report polis. 400 orang tuan-tuan. 400 orang buat report polis terhadap saya. And sebab apa? Kata saya mengatakan polis di Raja Malaysia celaka. And jadi saya telah meruntuhkan institusi PDRM dan sebagainya. Tindakan telah diambil ke atas saya. Oh, jadi bila berkenaan dengan saya baru boleh benda ni salah lah. Kalau dengan orang lain tak boleh salah. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Dan untuk kita nak jaga. Untuk kita nak jaga. Dan saya sebut benda ni, yang sebenarnya video tu telah pun dipotong. Saya pun dah menang pun kes tu. Bukan saya kata PDRM celaka. Tapi orang pergi potong perkataan tu saja. Mereka pergi bagi dekat polis. Polis pun tangkap saja. Tapi hak ni terang-terang. Berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Berjuang. Keluarlah ikut sajalah orang yang lain. Bukan nak dengar orang yang arif dan tahu pasal undang-undang. Ya betul Abang Nizam perkasa. Abang Nizam perkasa. Kalau kita belajar pun, kalau kita cerita kat mangkuk-mangkuk ayah ni, mereka bukannya nak dengar pun. Mereka duk nak tegakkan benda yang basah lah. Sebenarnya mereka ni yang nak cari populariti. Saya nak tanya. Mereka ada call tak? Mereka ada call tak Majlis Perbandaran Shah Alam untuk tanya? Mereka ada call tak? Saya nak tanya berapa orang yang ada dekat sini yang telefon Majlis Perbandaran Shah Alam untuk tanya kedudukan sebenar kes. Bukan motif dendam ni, bukan motif dendam. Berapa ramai yang telefon Majlis Perbandaran Shah Alam untuk tanya berkenaan dengan status kes Asri? Okey, siapa yang tanya? Ramai yang tak faham isu sebenar. Ya tu. Okey, berapa ramai yang call? Saya nak tanya dengan pegawai mana kamu tanya? Ni bukan kes pasal kedai judi. Dia cuba spin. Ni bukan kes pasal kedai judi. Kedai judi tak ada pun kat kawasan tu. Dan Asri tidak pernah memberi laporan spesifik di manakah kedudukan kedai mesin yang dia kata tu. Cuma pada ketika itu dia marah, dia tunjuk je semua kedai. Dan apabila pihak polis pergi buat operasi, semua 5 kedai yang dia tunjuk tu kosong. 1 kedai saja yang operasi mesin. Jadi dia pergi tunjuk je. Dan dalam laporan yang dia lampirkan dekat dalam Facebook, dia kata apa? Dia kata pasal judi haram kan? Dia kata kenapa kedai judi? Kedai judi ni tuan-tuan, kedai judi ni apa benda? Kedai judi ni dia apa? Spot Toto kedai judi tak? Dah macam kedai judi tak? Magnum kedai judi tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Spot Toto kedai judi ke tak? Magnum kedai judi ke tak? Dah macam kedai judi ke tak? Dia kata kedai judi. Dia tanya kenapa kedai judi boleh beroperasi sehingga pukul 2 pagi, tetapi kedai burger dia tak boleh. Pukul 12 malam dah kena tutup. Saya nak tanya tuan-tuan, dia buat laporan nak judi haram. Judi ni ada tak halal, ada tak haram? Saya nak tanya tuan-tuan, spot Toto judi ke? Jangan jadi bodoh. Spot Toto judi tak? Dah macam judi tak? Magnum judi tak? Saya nak tanya. Dia buat report kedai judi ada lesen ke? Kedai judi tak ada lesen. Dah, saya nak tanya, dia buat laporan apa? Okey, saya nak tanya. Dah macam judi tak? Spot Toto judi tak? Magnum judi tak? Tak payah duk sembang jauh lah. Ni cakap benda tu saja. Okey, kedai judi yang berlesen. Betul, kedai judi yang berlesen. Dah macam kedai judi yang berlesen. Spot Toto kedai judi yang berlesen. Magnum kedai judi yang berlesen. Dalam laporan dia sebut apa?
Dalam laporan dia sebut apa? Dia kata kedai judi. Bila dia kata kedai judi ni ada banyak. Kedai judi apa yang dia kata ni? Kedai judi apa? Dia kata kedai judi beroperasi sampai pukul 2 pagi. Tetapi kedai burger dia tak boleh operasi sampai pukul 2 pagi. Dia bukan nak lawan judi haram. Dia mempertikaikan tentang waktu operasi kedai judi. Itu yang jadi mangkak tu. Yang orang-orang yang duk sembang, yang duk kutuk saya, duk kata saya ni tak betul bangang semua, mereka ni lah sebenarnya bangang. Hampir tengoklah report dia tulis apa. Dia kata suruh PDRM ambil tindakan ke atas judi haram, ataupun dia kata saya tak puas hati. Kedai judi boleh buka sampai pukul 2 pagi. Kedai burger boleh buka sampai pukul 12 malam. Alah cuba lah ni suruh dia pergi sumpah lah naik, betul tak? Kan? Lah betul tak apa yang dia cakap tu? Dia kata apa? Tak payah nak 05 lah brother. Kalau hang sendiri pun otak tak boleh nak fikir sampai bodoh antara tu, hang tu kata kat orang 05. Hang tu yang 05 sebab bangang tak ada dah. Kan? Bila orang nak bagi tahu jadi bangang tak ada dah. Hampirlah baca laporan tu. Jangan kena pisang. Kan? Hampirlah baca laporan yang dia tulis tu. Dia tulis laporan suruh bantras mesin judi, ataupun dia mempertikaikan tentang waktu operasi kedai judi. Dia ada perbezaan di antara benda tu. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, dia buat laporan apa? Dia buat laporan mempertikaikan waktu operasi kedai judi, ataupun dia buat laporan berkenaan dengan judi haram. Judi haram ni ada dua jenis. Satu judi semelita, satu judi slot. Dan dia ada juga judi-judi yang lain juga. Judi bola, kategori judi dia dah banyak. Judi bola, bola golek, laga ayam. Tu semua tu kategori-kategori judi. Jadi tuan-tuan, dia pergi buat laporan apa? Saya nak tanya, okey, satu persatu saya tanya. Dia pergi buat laporan apa ke pihak polis? Dia buat laporan berkenaan dengan apa? Dia buat laporan berkenaan dengan permis judi haram, ataupun dia buat berkenaan dengan waktu operasi. Nak bagi kena ni. Dah tuan-tuan kata dia hantar dalam Facebook pun dikira sebagai laporan. Saya katalah laporan. Sebab dia type dalam Facebook dia bukan pergi buat report polis. Pihak polis kata tak ada laporan, tak payahlah duk spin ayat saya. Ni semua otak-otak bangang ni. Otak-otak bangang dia nak spin, dia tak boleh nak terima fakta. Tu kata bangang tak ada. Dia jadi pentaksub. Lah saya nak tanya benda simple bukan susah. Tak payah dia duk spin ke sana ke sini. Mulut herak pun tak apa bang. Saya best student kat universiti bang. Nama ni apa? Asnah Matin. Mulut saya herak tapi otak saya tak herak bang. Saya pointer saya 3.76 bang kat universiti. Saya rasa anak abang pun tak mampu dapat macam mana saya dapat. Dan saya adalah naib presiden Majlis Perwakilan Pelajar peringkat kebangsaan 2009 diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Silat air bulan, anak dan cucu abang pun tak boleh dapat kejayaan yang saya dapat. Tak apa, mulut saya herat, tak apa, jadi otak saya tak herat macam abang. Orang lain dia boleh spin bang. Dengan saya tak boleh spin. Universiti mana bang? Universiti Malaya. Saya graduate Universiti Malaya. Sebelum tu saya belajar di German Malaysian Institute. Jadi saya tak bodoh lah. Saya tak bodoh macam abang duk sasat 05 dan sebagainya. Kalau abang nak berdebat dengan saya, tak ada masalah. Boleh berdebat dengan saya dalam apa isu saja yang abang nak berdebat. Dan saya pasti abang memang pisang dengan saya. Kalau abang nak main berdebat dengan saya, hanya setakat nak bawa main sampah, nak bawa main sampah, 05, mulut herat, tak payah bang. Sebab saya tak pernah bercakap menghina orang. Tetapi saya bercakap berdasarkan landasan fakta. Kita tidak boleh menganiayai satu pihak kerana kita nak tegakkan benang yang basah. Kita nak tegakkan seseorang ni yang telah pun tentunya bersalah dengan apa yang dia buat. Kita jangan jadi munafik. Kalau abang punya pemikiran setakat tu, tu abang punya pemikiran lah. Tapi saya punya pemikiran bukan abang punya label. Jadi abang tak payah duk hina lah. Saya mulut herat ke, kening herat ke, mata herat ke. Saya punya otak lagi mahal daripada otak abang. Kalau saya punya otak pergi gadai dekat kedai mai, banding dengan otak abang, otak saya lagi mahal. Sebab otak saya boleh fikir, otak abang tak boleh fikir. Kau punya riak. Orang boleh riak, saya tak boleh riak ke abang? Orang boleh riak, saya tak boleh riak. Abang duk sembang kutuk saya macam-macam, saya tak boleh riak ke? Saya tak boleh riak ke? Abang kutuk saya deras boleh. Bila saya cakap pasal diri saya, abang cakap riak dan sebagainya. Saya tak boleh nak tunjukkan kedudukan diri saya lah. Okey, saya nak tanya. Okey.
Berbalik kepada topik tadi. Berbalik kepada topik. Dia buat laporan berkenaan dengan apa? Okey, saya nak tanya, ada tak? Okey, sebut tentang kedai warga asing. Ada tak laporan terhadap PBT berkenaan dengan kedai warga asing? Ada tak laporan kepada Majlis Penguatkuasa berkenaan dengan kedai warga asing? Tunjukkan laporan. Nak tahu tak laporan macam mana bentuk dia laporan? Nak tahu tak laporan polis bentuk dia macam mana? Sekejap saya nak pergi tunjuk. Laporan polis yang kata polis tidak ambil tindakan ke atas laporan. Yang kata polis tidak mengambil tindakan ke atas laporan. Bang, saya berurusan dengan pihak polis. Bukan kata semasa saya bekerja ya. Selepas saya bekerja pun saya buat banyak isu juga. Tetapi pihak polis ambil tindakan. Ya, otak yang sempit payahlah. Sekarang ke tidak buka premis sampai pukul 2 pagi. Nak bertahan ke apa? Kenapa sampai 2 pagi? Benda simple je. Dah salah tu salah lah. Okey, disebut kan, kenapa nak mempertahankan premis yang buka sampai pukul 2 pagi? Kedai burger buka sampai pukul 2 pagi tak? Kenapa dia berdendam dengan pihak polis? Dia berdendam dengan pihak polis kerana pihak polis menyuruh dia tutup kedai awal. Sebab tu dia berdendam dengan pihak polis Sungai Buloh. Dia viralkan kata pihak polis ambil rasuah. Dia viralkan kata pihak polis macam-macam segala macam. Sebab apa? Sebab dia buka kedai dan dia tidak mematuhi PKP. Dia tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Sebab itulah dia tidak berpuas hati dengan pihak polis. Jadi pilah tanya kepada Asri Janggut. Betul tak apa yang saya cakap ni? Betul. Dia kata apa? Tak payah duk bangga lah dengan CGPA hang tu. Esok mati dia tak tanya apa hang CGPA berapa. Betul juga. Esok mati Tuhan akan tanya. Jangan duduk cerita kat orang pasal lawan warga asing. Jangan duk cerita dekat orang tentang lawan perjudian. Sebab esok bila mati Tuhan akan tanya betul tak hang berjuang ni. Sebab esok yang akan tanya kita adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir akan tanya kita, hang apa yang hang telah buat kat atas dunia ni? Hang telah menganiayai Majlis Penguatkuasa Shah Alam. Hang telah menganiayai pasukan polis Diraja Malaysia IPD Sungai Buloh. Disebabkan hang tidak dapat membuka kedai burger. Sama juga apa yang akan ditanya dalam kubur. Sekurang-kurangnya saya tak bawa masuk CGPA dekat dalam kubur. Tetapi saya membawa perjuangan yang murni. Saya membawa perjuangan yang ikhlas datang pada diri saya. Bukan perjuangan untuk diri saya sendiri. Selama ini saya berjuang, saya tak pernah berjuang untuk diri saya. Saya tidak pernah berjuang untuk kedudukan diri saya. Malah walaupun saya dibuang kerja pun saya tidak menggunakan kuasa politik untuk dapatkan kerja saya balik. Saya tak pernah buat benda tu. Itu yang kena tahu. Bagus Fik kalau hang nak menegakkan. Ya, saya akan duduk. Saya akan duduk di sebelah pihak polis. Saya akan duduk di sebelah Majlis Penguatkuasa Shah Alam untuk berlawan dengan orang-orang yang menganiaya mereka. Saya akan buat dokumentari tuan-tuan. Saya akan buat dokumentari. Saya akan buat nanti insya-Allah saya akan buat dokumentari, saya akan turun. Saya akan turun untuk tunjuk macam mana kerja-kerja ahli penguatkuasa. Sebab apa? Pihak polis mereka tak boleh buat macam Asri buat dalam Facebook. Sebab mereka terikat dengan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi. Penguatkuasa juga mereka tak boleh duk main Facebook dan sebagainya. Jadi saya sebagai public figure, saya akan tolong mereka ni. Saya akan tolong mereka ni daripada dianiayai oleh orang yang munafik ni. Yang cakap pasal agama tetapi nak aniaya orang. Saya akan tolong mereka. Saya akan buat dokumentari dan akan tunjuk pada tuan-tuan tempat-tempat tu semua. Masa Datuk Jamal buat serbuan pada kedai mesin dulu, kenapa Datuk Jamal kena tahan dengan PDRM dulu? Tapi adakah Datuk Jamal kecam pihak PDRM? Tak, betul. Saya buat hudud. Ada saya kecam kata sistem PDRM ni tak betul dan sebagainya. Ada saya kata. Cuma saya kata British Common Law ni telah lapuk. Dan perlu digantikan dengan satu undang-undang yang relevan. Jadi kalau kata benci sangat judi, mailah join saya buat petition hudud. Jangan duk sembang .
Hampa sembang tunjuk kemunafikan tu lebih. Kan kalau kata benci judi, benci arak, benci zina, mainlah join saya. Buat petition hudud. Kan saya ada hudud. Kan apa petition hudud saya nak hantar nanti ke Istana Negara. Bukan sembang saja. Saya nak hantar ni dalam minggu ni saya akan hantar ke Istana Negara berkenaan dengan petition hudud. Bukan kita nak sembang bila kedai burger kita kena tutup, kan barulah kita benci kepada judi. Kan bila kedai burger kita tutup, barulah penguatkuasa salah dan sebagainya. Kan jadi saya buat petition hudud. Kan saya buat petition hudud. Mainlah. Main sokong saya ramai-ramai. Saya nak tengok berapa ramai. Bukan saya nak backup perasuah. Bukan semua anggota polis yang perasuah dan berapa anggota polis yang kena buang disebabkan anaya dan sebagainya. Kalau kata rasuah, pergilah buat report SPRM. Mana report SPRM? Report SPRM pun tak ada. Sampai SPRM nak kena panggil. Tak apa, kita tunggu laporan SPRM. Betul tak anggota polis ada yang kena tangkap melibatkan kesalahan di bawah 15A dan juga 16A. Kan kalau kata Asri kata Asri kata ada rasuah. Tak apa, kita tunggu laporan SPRM. Sedangkan terang-terang dah keluar di dalam berita terang-terang mengatakan dia ni seorang penipu. Ramai pula orang sokong penipu. Kan jadi mai sokong saya, kita buat hudud. Kan kan mai kita buat hudud. Kan mai kita buat hudud, tak ada masalah apa. Kan mai yang nak kata berkenaan dengan ni. Saya lah ni hak sign 1,400 dah orang. Dia sebut apa tadi? Berapa ramai? Dia satu Malaysia sokong dah. Berapa kedai mesin dah boleh tutup? Berapa kedai mesin dah boleh tutup? Di Pulau Pinang kita punya berada satu Pulau Pinang tak ada kedai mesin. Berapa rumah pelacur dah boleh tutup? Kalau hampa tak boleh nak buat kerja apa, hampa mai duduk dengan kami tolong buat bagi hampa. Hampa nak sembang supaya kami ni tak berjuang untuk benda ni. Itu yang saya nak tergelak tu. Saya nak tergelak depa-depa ni semua duk kata kita ni duk sokong mesin judi, kita duk ni lah, kita duk macam-macam lah sekarang ni. Tapi hampa pernah turun nak pergi serbu mesin judi ni? Hampa pernah buat laporan nak berkenaan dengan mesin judi dan sebagainya? Sekali aku tunjuk aku punya laporan, saya hampa terkejut kot. Bawa mai nak sign. Mai siapa dia yang ada tu? Saya pergi ambil. Sekejap ni duk ada ramai ni, duk ada 1,000 orang. Duk ada 1,000 orang. Sengit tak sengit mulut, hampa sign dulu lah. Sign dulu, saya cabang. Duk sembang apa? Sign petition hudud. Duk sembang apa? Duk sembang apa? Pasal judi, pasal zina, pasal rumah pelacuran dan sebagainya. Sign dulu petition hudud. Sign dulu. Sign dulu petition hudud, lepas tu baru main sembang. Saya dah berjaya kumpul 1,450 orang setakat semalam. Ada 1,450 orang yang sign petition hudud, 18 orang tidak bersetuju. Dan kita buat kajian apa segala minit ni tentang hudud ni. Mereka kata saya keluar daripada Islam, pergi buat laporan. Sila pergi buat laporan. Sila pergi buat laporan dekat dalam majlis agama Islam wilayah persekutuan. Saya rela untuk naik mahkamah kali kedua. Sebab mahkamah menentukan bahawa saya tidak keluar daripada Islam. Kerana pada waktu itu saya berada dalam keadaan depression dan tertekan. Mahkamah mengatakan bahawa saya tidak keluar, tidak jatuh hukum murtad itu ke atas saya. Saya rela untuk naik mahkamah untuk kali kedua. Untuk naik mahkamah. Tapi Asri lah duk viral kata saya murtad ni. Tetapi kes di dalam mahkamah. Kes di dalam mahkamah membuktikan bahawa saya tidak keluar daripada agama Islam. Kerana pada kedudukan itu, saya berada dalam keadaan depression. Saya berada dalam keadaan depression dan disahkan oleh Hospital Kuala Lumpur. Dan saya tidak berhasrat untuk meninggalkan agama Islam selepas ditanya. Saya tidak berhasrat untuk meninggalkan agama Islam selepas ditanya. Maka kedudukannya di situ peguam menyatakan hakim menyatakan bahawa kedudukannya di situ Muhammad Syafiq bin Abdul Halim masih lagi beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam. Itu adalah keputusan kes di dalam mahkamah.
Jadi kalau kata tuan-tuan kata saya terkeluar daripada agama Islam, jadi saya pergi buat laporan. Pergi buat laporan. Jadi saya rela dengan suci hati dan suci hati dan rela hati untuk naik mahkamah. Untuk naik mahkamah buat kali kedua. Buat kali kedua. Sebab dulu Asri kata saya murtad. Dia kata saya murtad. Saya rela naik mahkamah untuk kali kedua. Tolong pergi buat laporan, jangan duk sembang saja. Tak, saya tak ada dendam. Saya tak ada dendam. Saya tak ada dendam dengan Asri ni, tapi ini adalah sesuatu pembohongan yang besar. Dia berdendam dengan majlis. Adik saya kerja dengan majlis pemandaran. Jadi dia buat satu benda yang jahat, berniat malah fide untuk menganiayai ahli majlis pemandaran Shah Alam dan juga pihak polis Diraja Malaysia Sungai Buloh. Jadi dia nak aniaya. Jadi bila dia nak aniaya, saya akan duduk di hadapan untuk mempertahankan majlis penguatkuasa negara kita. Kerana kestabilan undang-undang di dalam negara kita adalah kerana institusi polis Diraja Malaysia dan juga keluhuran perlembagaan. Yang menjaga keluhuran perlembagaan ini adalah pasukan polis Diraja Malaysia. Bukannya NGO yang dibawa oleh Asri, bukannya Hot Burger. Kerana undang-undang yang menjalankan prosedur ataupun kanun prosedur jenayah yang berkaitan dengan perkara-perkara jenayah ini adalah di bawah polis Diraja Malaysia dan anggota penguatkuasaan yang lain. Kalau kita nak ceritakan tentang rasuah, mana ada satu negara di dunia yang tidak ada anggota polisnya yang terlibat dengan rasuah? Dan kalau kita melihat berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tangkapan rasuah melibatkan penjawat awam adalah lebih kurang daripada tangkapan rasuah yang melibatkan orang awam. Bermaknanya di sini, jika dibandingkan statistik di antara perasuah daripada jabatan kerajaan dan juga perasuah daripada kalangan orang awam, di kalangan orang awam ini lebih banyak rasuahnya daripada polis Diraja Malaysia. Sebab itulah saya kata begitu juga dengan judi dan juga judi dan juga pelacuran. Kerana banyak orang kerana banyak orang yang mungkar, kerana banyak orang yang menyokong kepada kemungkaran. Sebab itu yang duduk di dalam kelab tu, di dalam kelab malam, yang duduk di dalam pusat pelacuran adalah kebanyakannya adalah orang-orang yang beragama Islam. Sebab mereka menyokong kepada kemungkaran. Tetapi mereka menyalahkan pihak penguatkuasa. Kenapa polis Diraja Malaysia tidak tutup rumah pelacuran? Sedangkan mereka ini menjadi pelanggan kepada pelacur-pelacur tersebut. Mereka tidak melihat ke arah diri mereka sendiri. Apa yang mereka katakan salah penguatkuasa. Sebab penguatkuasa yang menyediakan pelacur untuk kami memuaskan nafsu kami dengan pelacur. Nampak tak di situ? Dia tidak ada nilai sivik dalam diri dia. Dia tidak ada nilai sivik dalam diri dia. Dia pergi rumah pelacur tetapi dia salahkan penguatkuasa. Dia tak salahkan diri dia. Sebab ramai orang yang sokong kemungkaran. Begitu juga dengan perjudian. Kerana apa? Demand penduduk di situ. Kalau orang tidak pergi ke pusat perjudian tersebut, maka toki judi ini tidak boleh membuat duit. Tetapi orang tu pergi main judi. Bila orang tanya dia, kenapa kamu pergi main judi? Sebab pihak polis tak tutup rumah judi. Lepas tu orang tanya dia, kenapa hang tak buat laporan? Kenapa aku perlu buat laporan sedangkan ni kerja pihak polis? Habis kerja hang apa? Kerja aku adalah tekan mesin judi. Selagi mesin judi ni tidak ditutup. Itu adalah prinsip-prinsip yang diamalkan oleh masyarakat kini hari. Itu adalah prinsip-prinsip yang diamalkan oleh masyarakat kini hari. Dia pergi pusat perjudian, dia main judi. Bila kita tanya dia, kenapa hang tak pergi buat report ada rumah perjudian kat sini? Dia kata, bukan kerja aku, ni kerja pihak polis. Ni kerja pihak polis. Dia kata, kerja aku apa? Kerja aku adalah main judi. Main je judi. Lagi tak tutup judi ni, mainlah sebab dia menyokong ke arah kemungkaran. Begitu juga apa yang berlaku hari ni. Walaupun seseorang itu melakukan sesuatu kemungkaran, melakukan penganiayaan kepada anggota polis, melakukan penganiayaan kepada majlis penguatkuasa, sedangkan tiada bukti terhadap apa yang dia perkatakan. Cuma dia hanya ingin membalas dendam terhadap gerai burger dia yang disita. Itu pun di atas kesilapan dia sendiri yang tidak mematuhi undang-undang. Tetapi orang tetap menyokong kemungkaran yang dia buat.
Kan, orang tetap menyokong kemungkaran yang dia buat. Sebab apa? Sebab imej dia berjanggut dan juga dia pakai lebay. Jadi walaupun dia tidak menghormati SOP PKP, walaupun dia tidak menghormati sistem perundangan, terutamanya undang-undang kecil Majlis Penguatkuasaan Pembandaran Shah Alam, kan, walaupun dia tidak, orang kata apa, kan, tidak menghormati, orang kata apa, sistem apa ni, keluhuran perlembagaan, orang tetap menyokong dia, orang tetap menyokong kemungkaran. Sebab apa? Sebab ini adalah trend yang berlaku di Malaysia. Sebab ini adalah trend yang berlaku di Malaysia. Sebab orang Malaysia suka menyokong kepada kemungkaran. Itu saja. Kan, itu saja. Kan, kan. Kalau tak ada orang main, tak ada lah rumah judi. Ya betul tu saya kata. Tapi mereka suka sokong kemungkaran. Kan? Jadi kan, banyak an belakang ayat saya. Esme pun banyak an juga. Ramai orang yang banyak an. Kan? Bila orang buat report, pihak berkuasa ambillah tindakan susulan. Baik, satu Malaysia lebih kurang. Sebenarnya apa yang pengadu adakan, hang pun tak perlu nafikan. Okey tuan-tuan, saya nak tunjuk laporan polis saya yang pihak polis ambil tindakan. Kenapa dia buat laporan, pihak polis tak ambil tindakan? Sebab dia tak tahu kaedah untuk dia buat laporan. Dan dia tidak pernah buat pun sebarang laporan polis. Kalau dia buat laporan polis, pihak polis akan ambil tindakan. Tapi dia tak buat laporan polis. Okey, daripada 80% laporan yang saya buat, kan, daripada 80% laporan polis yang saya telah buat, kan, pihak polis mengambil tindakan. Kan, yang pertamanya adalah berkenaan dengan pengubalan undang-undang yang berkaitan dengan MA 63, iaitu yang dibawa oleh JC Fong ke dalam Mahkamah Persekutuan bertarikh pada 3/6 2019. Ini berkaitan dengan LTTE dan sebagainya. Pihak polis panggil dah untuk ambil keterangan. Pihak polis panggil untuk ambil keterangan. Jadi saya nak baca, nak suruh saya baca ni 2 muka surat punya laporan ni. Penuh ni. Penuh 2 muka surat punya laporan. Berkaitan apa? Berkaitan dengan pengubalan undang-undang di Malaysia yang boleh menjatuhkan kerajaan Malaysia. Ni ambil tak? Pihak polis ambil tindakan. Pihak polis ambil tindakan. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Berkenaan dengan apa lagi? Berkenaan dengan kes Bukit Malut. Ni ugutan bunuh. Berkenaan dengan kes Bukit Malut, saya sebut di sini berkenaan dengan saya berbuat demikian kerana Malaysia tiada Malaysia tiada meratifikasi sebarang perjanjian berkaitan pelindungan pelarian, iaitu Konvensyen 1951 dan Protokol 1963. Untuk pengetahuan tuan-tuan, orang yang dekat dalam live bersama dengan Asri tadi, salah seorang tu adalah orang yang menyokong kuat Rohingya masuk ke dalam Malaysia. Saya tak mau sebut nama dia, tapi dia adalah orang yang duduk di hadapan untuk membela Rohingya masuk ke dalam Malaysia. Tapi hari ni dia tukar lah. Hari ni dia jadi munafik syak lah. Dia kata kita kena lawan warga asing dan sebagainya. Dia keluar kenyataan di dalam Facebook dia. Dia kata apa? Dia kata dulu saya tak tahu Rohingya ni macam ni punya perangai. Bila saya tahu barulah saya nak tentang Rohingya. Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan Konvensyen 1951 dan 1967. Saya nak tanya tuan-tuan, Menteri KDN ada sebut tak tentang mana ni? Ni laporan yang dibuat oleh saya. Jadi pihak polis ambil tindakan, Menteri KDN pun ambil tindakan. Jadi mana lagi? Ini adalah berkenaan dengan Sally Yan. Ini adalah berkenaan dengan Sally Yan. 3 orang yang menghina agama Islam. Iaitu Sally Yan, lepas tu siapa dia lagi? Yang mengatakan Islam adalah agama yang diciplak daripada agama Kristian ni. Buat laporan polis. Polis ambil tindakan. Polis panggil 3 individu untuk bagi keterangan berkaitan dengan kes penghinaan ke atas agama Islam. Jadi saya tak faham tuan-tuan, kenapa mereka buat report, polis tak ambil tindakan? Saya heran sebab kita buat report, polis ambil tindakan. Sebab apa? Kita tulis di bawah tu, tujuan saya membuat laporan ini untuk tindakan pihak polis dan Suruhanjaya Integriti dan Agensi Penguatkuasaan sekiranya kegagalan pihak polis mengambil tindakan. Kita buat, kita pun bawa pergi kepada SIAP, kita pun bawa pergi kepada SPRM, tapi pihak polis ambil tindakan. Yang pihak polis tak ambil tindakan. Rakan saya ataupun mentor saya, ataupun lebih kurang saya panggil dia abang angkat saya lah. Lebih kurang dia saya panggil abang angkat saya lah. Abang Zamri Mat Said.
Abang Zamri Mak Syed ni tuan-tuan, kan, dia pergi buat mesin kuda dekat Pulau Pinang. Lawan berkenaan dengan lesen simulator. Dia buat live malam, dia tunjuk, tuan-tuan pergi tengok dekat dalam Facebook saya. Kan, dia tutup, orang kata apa, terasa sini, dia tutup orang kata apa, mesin dekat Geni, kedai judi dekat Geni, 2 tingkat, bukan macam Asri tunjuk, 2 tingkat, bawah kedai simulator, atas slot, kan, paling besar nama kedai judi tu JC, kan, apa nama, ketua Kongsi Gelap Pulau Pinang punya kedai judi, kan, dia tutup, dia pergi jumpa siapa, dia pergi jumpa dengan apa nama ni, Datuk Bandar, dia pergi jumpa dengan apa nama ni, ketua pengarah siasatan jenayah, dia pergi jumpa dengan ketua bahagian siasatan jenayah IPK Pulau Pinang, dan dia pergi jumpa dengan pengarah SPRM, dan masukkan dalam surat khabar, jadi tutup. Tu cara orang buat kerja. Bukan kata kedai burger kena rampas barulah hang nak kelang kabut cerita pasal ni nak balas dendam. Ni nak balas dendam, kan. Okey. Ya, mereka semua tunjuk pandai ya. Tapi dia punya conclusion dia cukup mudah. Conclusion dia cukup mudah. Pihak Polis Diraja Malaysia harus mengambil tindakan keras terhadap sesiapa sahaja yang menghina institusi Polis Diraja Malaysia. Tambah-tambahan pula dengan mengeluarkan kenyataan yang palsu yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat, yang orang kata apa, membenci kepada sistem penguatkuasaan, dan juga apa nama ni, pasukan Polis Diraja Malaysia. Kena ambil tindakan yang tegas. Sebab apa? Sebab kita nakkan keseimbangan undang-undang. Kalau pihak polis tidak boleh membuat kerja dan sebagainya, kalau orang awam boleh membuat viral dan memfitnah pihak polis dan membangkitkan kemarahan hampir keseluruhan rakyat Malaysia, dan semua rakyat Malaysia menentang pasukan polis di rakyat Malaysia, apa yang akan berlaku dekat dalam negara kita? Apa yang akan berlaku dekat dalam negara kita? Sedangkan apa yang kita perlu tahu adalah polis dan masyarakat berpisah tiada. Kalau kita nak menangani sesuatu sesuatu perkara, mestilah kita kena bekerjasama dengan pihak polis. Kita tidak boleh berbuat sendirian kerana undang-undang itu terletak di bawah pasukan Polis Diraja Malaysia. Dan kita mesti berjuang dengan ikhlas, berlandaskan amar makruh nahi mungkar, bukan berlandaskan gerai burger. Kita orang berbai'ah, berbai'ah tidak kiralah tarikat ke, persatuan ayahanda dan sebagainya. Yelah nak ambil tindakan lah ni. Jadi dia kena apa? Dia kena amar makruh nahi mungkar. Yang saya pegang tuan-tuan, sumpah yang saya pegang adalah amar makruh nahi mungkar. Saya tak pegang sumpah amar burger nahi gerai burger. Saya tak ada macam tu tuan-tuan. Saya pegang kepada amar makruh nahi mungkar. Bukan disebabkan gerai burger je. Saya tak pegang. Aku bersumpah sekiranya gerai burger aku disita, maka aku akan berjuang menentang amar makruh nahi mungkar. Tak ada. Saya tak ada macam tu. Saya tak ada. Kita tak boleh macam tu. Kita kena berjuang dengan keikhlasan, sebagaimana yang dihajak oleh Islam, sebagaimana yang ditegakkan oleh Islam. Kurang ajar. Betul. Jangan kalau kata gerai burger kena sapu barulah nak hantar. Tuan-tuan nak tahu botak bon. Botak bon. Saya botak bon ni kena melalui nasib ni atas daripada orang awam punya khianat lah. Atas daripada tuduhan orang punya khianat lah. Tuan-tuan tak nampak masa dia kerja polis dia pergi buat apa? Dia pergi pecah kedai mesin tau. Dia pergi pecah kedai mesin. Orang kata apa, nak tutup kedai mesin kuda, tu baru pejuang. Tu baru pejuang. Lepas tu fitnah apa? Orang awam boleh lawan pihak polis. Bagi tahu pula pihak polis ni perasuah dan sebagainya. Bagi tahu ini yang kita takut. Jadi anggota polis tu buat kerja. Kita tak tahu kot Asri ni kot yang dapat duit daripada token judi ni. Sebab OCPD kata 2 minggu sebelum Asri buat video, depa pergi ambush kedai judi tu. Jadi Asri kata kedai judi tu sebelah kedai sebelah pejabat dia ya. Orang tak pernah fikir kot dia pula yang kena bayar dengan token judi tu untuk hentam polis ni. Kita tak tahu. Sebab dia pun boleh gagah hutang banyak juga. Yang saya dengar cerita pasal si Asri ni.
Kan? Jadi semua orang bersangka buruk kata PDRM yang ambil rasuah. Kan? Orang tak kata dia ni kot yang ambil rasuah sebab apa? OCPD kata kami buat serbuan. 10 kali kami buat serbuan. Tiba-tiba dia kata kami ambil rasuah. Tu yang pelik. Macam tu juga yang dilalui oleh Botak Puan. Kan? Dia pergi buat serbuan, dia pergi hantar kedai mesin dan sebagainya. Lepas tu apa yang jadi kat dia? Orang awam macam ni lah. Yang kata polis tak guna, yang kata polis bangsat, yang kata polis macam-macam ni, akhirnya jadi apa kat dia? Kena buang kerja, kena tuduh di mahkamah, kena PCO dan sebagainya. Kena apa? Kena orang awam macam ni lah. Kena orang awam macam ni. Nak buat kerja lah ni tuan, komen salah ambil tindakan itu yang nak buat kerja lah ni tuan, komen salah ambil tindakan itu yang masuk ini. Boleh tuan duduk sekejap dalam live awak ni tuan. Kan? Terpulang pada individu masing-masing buah. Allah tahu yang penting benda mungkar tu begitu terbongkar. Kan? Nak lawan judi guna hot burger mangkuk. Wahai Fik buat petition tak nak pula Asri sign. Ya betul. Nak lawan judi pergi jual hot burger. Nak lawan judi ni lah petition hudud. Hampa sign dah bagi ramai-ramai sikit petition hudud. Tapi hampa tak mau sign pun petition hudud. Hampa tak mau sign pun petition hudud. Lapar terkenal bang. Minta maaf bang, saya bukan nak sembang kemas lah bang. Tapi sebelum muncul hot burger ni, orang dah kenal dah Syafiq Reader. Tak perlu ada hot burger pun saya nak naik saya punya kemuncak dalam diri saya, tak perlu. Ya ni ada anggota polis dalam ni, Deputy Superintendent Zaham ni. Siapa kata tadi ada bukti? Siapa kata tadi ada bukti? Bagilah dekat anggota polis ni. Dia datang dalam live ni defy kot. Dia datang dalam live ni untuk pantau. Saya banyak defy Bukit Aman pantau sebab takut saya salah sebut. Dan saya sendiri pun tuan-tuan, saya sendiri pun kena panggil dengan defy. Tak ada masalah apa, saya kena panggil 5 kali. Saya kena panggil. Saya bagi kenyataan. Kalau kata kita salah sebut, kita tanggung lah dengan apa yang kita buat. Jadi dia seorang tak boleh, dia kebal undang-undang. Jadi semua satu Malaysia ni duk abang, dia ni kebal undang-undang. Tidak boleh ambil tindakan kat atas dia. Tak boleh lah. Tak tahu pasal seseorang tak payah cakap lah bang. Bila masa dia kena buang kerja sebab maki polis tu, apa pasal dia? Hampa pun tak tahu aku kena buang kerja sebab apa, baru sombong lebih. Apa ingat aku kena buang kerja, aku jadi sampah masyarakat. Siapa PM masa tu? Cerita lah sikit. Pas petition macam tak ada efek pun. Sebab tu sebelum ni ada je sign petition, macam tu petition tak ada juga. Okey, bagi tahulah saya apa yang petition yang menyebabkan tak ada efek. Waalaikumsalam Marukah Speed. Ceritalah dekat saya. Ceritalah kat saya petition macam mana. Dah baca dah petition saya. Dah baca dah. Ini saya nak cerita pada tuan-tuan untuk lawan mesin judi ya. Jadi yang tegur saya pasal petition hudud ni, dia kata dia dah sign banyak petition dah kan. Jadi petition ni tak ada efek. Jadi bagi tahu kat saya. Bagi tahu kat saya petition macam mana yang tak ada efek. Okey. Saya nak cerita pada tuan-tuan yang nak unfollow saya, tak ada masalah apa, boleh unfollow. Saya bukannya hantar kad jemputan kepada tuan-tuan pun untuk follow saya. Jadi saya nak cerita ni, macam mana nak lawan dengan judi ni. Sebab saya pernah post sebelum pasal isu hot burger ni. Kita dah post dah. Polis ada banyak sistem tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu duk pergi type dekat Facebook Facebook polis tu. Tuan-tuan duk pergi type dekat situ, tolong ambil tindakan. Tuan-tuan yang komen dekat dalam tu duk ada 1 juta, 2 juta orang. Page saya baru 50,000 orang pun. Saya tak larat dah nak baca komen. Bayangkanlah kalau page polis di Raja Malaysia, mampulah dia nak baca inbox. Berapa banyak inbox yang dia nak kena baca. Bersepah-sepah. Jadi sebab itulah polis dia ada satu sistem, dia panggil apa? Volunteer Smart Patrol. Pergilah download, pergi dekat Play Store, pergi dekat Google Store, pergi download. Pergi download apa benda? VSP. Type dekat situ VSP, Volunteer Smart Patrol. Jadi sistem ni berfungsi macam mana? Kalau ada kedai mesin haram dekat tempat tuan-tuan, pergilah ambil gambar dekat depan kedai tu. Ambil gambar, lepas tu letak koordinat. Letak koordinat dekat mana kawasan yang dikatakan ada kedai mesin tu.
Kan, adakah perlu meletakkan nama sebenar? Tidak perlu meletakkan nama sebenar. Kan, letaklah nama Bibi ke apa kan. Letaklah apa-apa nama pun. Kan, dan letak nombor telefon untuk pihak polis hubungi. Kan, sebab nak tahu lokasi kedai judi tu tang mana. Lepas tu hantarlah laporan dekat pihak polis. Pihak polis ada tak sistem tu? Awak yang duk buat pala tongai, duk buat payah sangat. Lain kali hampa tanyalah dulu. Bila hampa tak tahu, hampa duk buat sembang supaya hampa ni duk lawan dengan judi hebat sangat dah. Duk kata hampa ni telefon Bukit Aman, buat report di Bukit Aman dan sebagainya tu. Saya tanya tu, buat report di Bukit Aman, Bukit Aman ada counter report ke? Saya duk Bukit Aman 2 tahun, saya tak tahu pula kata orang duk buat report di Bukit Aman. Tak ada counter report di Bukit Aman kecuali hantar memorandum. Kalau dia kata dia pergi hantar surat di Bukit Aman, tunjuklah mana memorandum serah menyerah dekat Bukit Aman. Mana memorandum serah menyerah dekat Bukit Aman pun tak ada. Duk cerita kata dia telefon dengan D7 pelapor lah apa segala ni. Dia mesti ada laporan. Mesti ada laporan. Bila dia pergi jumpa dengan pegawai tu pun, pegawai tu akan kata kat dia pergi buat laporan. Dan laporan yang dia buat tu barulah ada pegawai menyiasat. Ni tak ada tiba-tiba dia kata dia dah bercakap dengan D7 dan sebagainya. Ini semua sampah punya cerita. Saya pun dah telefon dah semalam. BSP paling baik. Ya betul. BSP. Ni doktor. Ni doktor. Jadi gunalah volunteer Smart Patrol. Bukan polis tak ada. Pergi ambil gambar ni. Ada berapa ramai hari ni? Berapa ramai hari ni yang ada di dalam telefon dia volunteer Smart Patrol. Yang duk sembang ni. Yang mana yang follow saya semua dah ada BSP. Sebab saya dah brief dah dulu dalam live untuk mereka install BSP. Jadi memang dalam yang follow page saya memang duk lawan dengan judi dengan warga asing ni dah lama dah. Melalui mana kami lawan? Kami lawan melalui sebagai volunteer yang diiktiraf oleh pihak polis. Kami gunakan sistem yang diiktiraf oleh pihak polis. Adakah kami berjaya? Berjaya. Ada kedai mesin yang ditutup. Ada warga asing yang ditangkap. Jadi kami berjaya. Jadi yang follow saya tak ada masalah apa. Sebab mereka semua tahu tentang volunteer Smart Patrol. Jadi yang baru tengok ni saya nak tanya berapa ramai yang ada dalam telefon tuan-tuan BSP ni? Pernah dengar tak BSP ni? Pernah dengar tak BSP ni? Siapa yang dah ada BSP? Siapa yang dah ada BSP? Tolong tekan 1. Tahi. Ni semua tahi yang kata tak boleh nafikan. Ada betul Mamat ni cakap korang boleh maki tapi tak boleh menang bercakap tu. Pasal mereka maki. Nak tanya berapa ramai yang ada BSP? Duk backup judi. Cerita orang cerita pasal nak hapus judi ni. Berapa ramai BSP? Aku tak ada. Sekejap lagi aku download. Ni tolong pergi download BSP yang dipanggil sebagai volunteer Smart Patrol. Duk sembang apa? Cakap sampai sengit. Ya, memang sampai sengit nak terangkan kepada orang yang kepala sengit. Dia kena sengit. Kalau tak sengit tak boleh cerita kepada orang yang kepala sengit ni. Jadi nak bagi tahu kepada orang yang kepala sengit ni, kena sengit jugalah sebab dia kepala dia dah memang sengit dah. Jadi tolong pergi install. Baru dengar.